Hai, salam sejahtera. Nama saya Haridas. Saya adalah pengasas untuk Defend People's Rights Group. Okay, hari ini saya nak buat video ini untuk Ketua Hakim Negara memohon jawapan bertulis dari Ketua Hakim Negara berhubung surat balasan yang dibuat oleh pihaknya terhadap dua aduan saya sebelum ini. Okey, saya memang agar tidak puas hati dan merasakan balasan yang dibuat oleh pihak Ketua Polis Negara adalah satu balasan yang tidak tulus, satu percubaan untuk cover up, mengabaikan semua bukti dan fakta aduan saya. Jadi saya memang tidak puas hati, dan juga mereka tidak jawab soalan yang spesifik ditanya dalam surat. Soalan pun tidak dijawab. Okey, jadi apabila saya menerima satu balasan daripada mereka secara surat, saya membalas email itu. Okey, dengan meminta jawapan spesifik untuk soalan saya tersebut. Okey, dan juga satu pertimbangan jawapan mengikut undang-undang mana mereka sedang sekat saya untuk melihat rakaman CRT yang saya telah memohon dalam surat aduan tersebut. Untuk mengenal pasti sama ada wujudnya penipuan dari level mahkamah. Jadi semua tu tidak dijawab balik, dan oleh kerana fakta saya dan bukti saya pun telah diabaikan, diputar-belitkan, dibalas seolah-olah saya membuat macam aduan kosong lah, tanpa bukti. Dijawab macam itu. Ini adalah satu perbuatan yang tidak wajar dibuat oleh seorang pegawai, tapi setakat pejabat Ketua Hakim Negara pun bertindak macam ni, saya amat kecewa lah. Okey. Dalam video ni saya nak tunjukkan jawapan mereka. Saya akan bagi balasan saya dan alasan-alasan saya mengapa saya rasakan itu tidak puas hati. Dan saya akan bertulis juga kepada Ketua Polis Negara. Kali ini saya akan tujukan secara spesifik, surat bertulis saya akan ada banyak soalan untuk dijawab lah. Pasal apabila saya terangkan seperti fakta, mereka abaikan semua tu. Semua bukti yang kita tunjuk tu mereka abaikan, mereka jawab dengan cara mereka. Cara mereka macam mereka lah sentiasa betul, kita semua salah. Macam itulah cara mereka. Satu denial syndrome. Mereka tidak akan mengaku kesalahan yang ada pada jabatan mereka, penipuan yang ada di kalangan pegawai-pegawai mereka. Itu denial syndrome mereka akan maintain lah dalam setiap balasan, setiap keputusan yang mereka bagilah. Tak ada perubahan. Okey, saya nak buka apa yang dibalas surat dia. Okey, surat ini telah dibalas kepada saya dari pejabat Ketua Hakim Negara pada 8 Disember 2021. Saya membuat aduan ni hampir lepas 3 minggu sebab Malaysia telah dilanda oleh bencana banjir dan rakyat semua sedang sibuk mengatasi masalah itu. Jadi saya sentiasa membuat video macam ni untuk rujukan untuk rakyat melihat, menilaikan keadaan negara. Jadi saya tak nak mereka, masa mereka mengalami masalah besar macam tu, aduan ni macam mereka tidak mengabaikan untuk melihat aduan saya. Jadi saya tunggu
sementara, dan saya membuatlah aduan ni. Saya tak boleh lambatkan lagi pasal banyak aduan kena buat, banyak salah laku pegawai dan banyak isu saya kena handle untuk perkara saya sebagai aktivis asasi manusia. Okey, jadi saya teruskan dengan aduan inilah. Okey. Ada beberapa perkara saya telah highlight dalam surat yang dibalas oleh pihak Ketua Hakim Negara. Okey. Di mana dinyatakan di sini adalah saya diarahkan oleh Yang Amat Arif, Ketua Hakim Negara, untuk memaklumkan tuan perkara-perkara berikut. Okey. Saya nak pergi ke bawah, bahagian bawah ditulis oleh surat ni dibalas oleh Pegawai Khas 1 kepada Yang Amat Arif, Ketua Hakim Negara. Jadi ini bukan balasan daripada Ketua Hakim tapi dari pihaknya. Tapi kalau lihat yang kenyataan di atas tu, seolah-olah ini adalah kenyataan, ini adalah jawapan Ketua Hakim Negara. Okey. Jadi kali ini saya nak Ketua Hakim Negara sendiri menjawab soalan-soalan saya. Okey. Pasal saya nak putuskan sama ada nak buat laporan polis ke atas Ketua Polis Negara ataupun nak buat aduan kepada Biro Pengaduan Awam terhadap Ketua Polis Negara ke. Saya kena putuskan bergantung kepada jawapannya. Kali ini CRT dihalang. Saya akan buat laporan polis terhadap Ketua Hakim Negara pasal saya syak mereka menyembunyikan bukti yang akan menunjukkan salah laku pihak mahkamah. Saya syak, jadi saya akan buat laporan polis lah. Sekiranya sebarang soalan dalam surat saya tidak dijawab, diabaikan, saya akan buat aduan di Biro Pengaduan Awam mengatakan lari daripada menjawab soalan yang mencurigakan berlakunya salah laku pihak mahkamah. Okey, itu adalah tanggungjawab sebagai ketua jabatan itu untuk menjawab pasal banyak benda sudah berlaku menimbulkan banyak curiga dan juga ada bukti telah menunjukkan ada berlaku sabotaj di level mahkamah. Jadi ini adalah masa untuk sebagai ketua jabatan itu, Ketua Hakim Negara wajib jawab. Okey? Setiap soalan yang ditimbulkan oleh saya sebagai mangsa. Okey? Jadi surat ini oleh kerana dijawab oleh pihak lain, saya nak surat tu dijawab oleh Ketua Hakim sendiri supaya benda tu jelas jawapannya oleh siapa. Macam tu. Kalau katakan kali ini pun saya memang mohon Ketua Hakim Negara untuk menjawab. Kalau tidak jawab, orang lain jawab pun, saya akan anggapkan itu sebagai jawapan Ketua Hakim Negara. Saya akan proceed dengan aduan ataupun laporan polis seperti yang saya sebut tadi. Okey? Okey, seterusnya untuk aduan ataupun dakwaan pihak tuan tidak terperinci bagi membolehkan siasatan menyeluruh dijalankan. Di mana mereka maksudkan aduan saya terhadap seorang hakim di Mahkamah Session Pulau Pinang, seorang magistrat di Mahkamah Magistrat Johor Bahru dan juga seorang bekas magistrat di Mahkamah Seremban. Okey, mereka mengatakan kononnya aduan saya ni tidak terperinci. Saya tidak boleh bersetuju. Saya dah dengan jelasnya menyatakan dua orang magistrat itu sedang menghalang saya untuk mendapatkan dokumen sokongan. Saya sebagai OKT, orang yang kena tuduh, saya kena menimbulkan keraguan dalam kes tu, kes-kes palsu, kes-kes yang tidak asas yang diwujudkan oleh polis untuk mengenakan saya. Itu adalah hak saya memohon dokumen sokongan, yang itu pun mereka menghalang. Mana boleh mengatakan itu adalah satu tuduhan yang tidak terperinci. Kan saya dah spesifik mengatakan mereka menghalang untuk mendapat dokumen sokongan.
seperti keterangan yang diberi oleh pengadu kepada polis semasa siasatan polis, dokumen perbuatan keterangan polis, biasanya dipanggil sebagai ID polis, investigation detail document. Setiap IO akan update dalam sistem polis. Itu akan membantu macam mana kes palsu tu disiasat. Okey. Dan juga saya ada beberapa kes saya pernah bagi bukti kepada polis. Bukti itu tercicir. Jadi benda itu adalah hak saya untuk suruh polis ataupun DPP tunjuk kepada mahkamah. Jangan sembunyikan bukti yang ada sebenarnya ada dalam kes. Okey? So, yang itu semua dikatakan oleh magistrate dia tak ada kuasa. Dalam peringkat pendakwaan di mana pihak pendakwa menuduh kes itu terhadap saya. Kan lepas katakan mahkamah masih rasakan saya bersalah sebagai OKT, dan kan saya sebagai OKT akan diberi peluang untuk untuk pembelaan. Peringkat pembelaan adalah masa OKT membuat kesnya, menunjukkan bukti-bukti kesnya, membawa saksi kesnya kepada mahkamah. Masa tu pun tak nak bagi juga. Peringkat pendakwaan pun tak boleh bagi, peringkat pembelaan pun tidak boleh. Takkanlah mahkamah tak ada kuasa. Meminta secara verbal pun tak boleh, meminta secara sepina pun tak boleh. Dia cakap dia tak ada kuasa. Seolah-olah pihak polis dan pihak DPP lebih berkuasa daripada mahkamah. Di mana dia boleh ingkar apa yang diminta oleh mahkamah. Dokumen sokongan berkaitan dengan kes. Apabila OKT sebagai orang yang dituduh, saya nak benda tu untuk menunjukkan kebenaran kepada mahkamah. Mengapa benda tu pun tak boleh? Benda ni tak terperinci ke? Benda yang saya bagi tahu sekarang tidak terperinci ke? Keliru ke? Apa yang keliru? Takkanlah fakta macam ini pun pegawai-pegawai ada di jabatan ketua hakim negara tidak boleh proses. Yang hakim dekat mahkamah Pulau Pinang itu, kan saya dengan jelas menyatakan hakim sebelum tu, hakim yang asal untuk kes tu telah memberi perintah kepada pihak DPP untuk memperbetulkan transkrip yang mereka buat untuk video yang mereka sedang tuduh. Video saya yang mereka tuduh tu mereka dah buat transkrip. Setiap ayat dalam video tu mereka secara bertulis mereka buat. Ada bahagian dalam video tu diabaikan. Saya dah minta kepada mahkamah, hakim yang sebelum tu, hakim asal kes tu telah memberi perintah kepada DPP untuk tambahkan bahagian yang missing tu. Yang hakim yang pada hari tu mereka cakap hakim yang asal tu cuti, jadi mereka bawa kes tu, pendengaran kes tu di Mahkamah Session 2 di Pulau Pinang. Masa tu hakim tu cakap DPP tu adalah kuasa ataupun hak DPP untuk apa dia nak tunjuk itu saja. Ini tidak adil. Satu, yang macam mana hakim yang lagi satu boleh mengabaikan perintah yang diberi oleh hakim yang sebelum tu, hakim asal kes tu. Yang pertama. Kedua, kalau DPP diberi peluang untuk itu maksudnya DPP boleh menyembunyikan kebenaran, bukti dan sebagainya untuk menyembunyikan kebenaran daripada mahkamah. Saya dituduh seolah-olah saya tak boleh minta, benda tu awak sembunyikan. Benda bukti tu awak sembunyikan. Fakta tu awak sembunyikan. Seolah-olah saya tak boleh minta. Mana boleh jadi hak? Menipu adalah hak. DPP nak mendakwa kes tu dia berhak, tapi dengan syarat dia kena dakwa kes yang betul, bukan kes yang palsu, kes yang direkakan, kes yang diabaikan bukti. Slogan yang saya dah baca dekat surat-surat yang dibalas oleh pihak DPP, mereka tulis tekad untuk memberi keadilan.
Ini memberi keadilan macam ni ke? Sembunyikan semua bukti, putar belitkan fakta kes, bawa saksi-saksi untuk menipu. Ini adalah memberi tekad untuk memberi keadilan ke? Ini adalah tekad untuk mengenakan orang. Itu yang apa mereka semua sedang membuat perbuatan-perbuatan melanggar prinsip asal semua jabatan mereka. Polis dia langgar apa? Dia adalah sepatutnya menjadi penyiasat. Dialah yang tutupkan semua bukti, dialah merekakan kes palsu, semua dia buat. Yang DPP pula dia abaikan semua yang dibangkitkan oleh orang yang tuduh tu, dia bagi tahu apa pun dia abaikan. Dia bawa saksi untuk menipu di mahkamah. Dan magistrate dan hakim sebagai pengadil kes apa yang sedang mereka buat. Mereka menghalang kami untuk mendapat bukti dan dokumen sokongan. Kalau kes dijalankan pengecut macam ni, lebih baik janganlah jalankan kes macam ni. Ini apa punya sistem keadilan? Ini adalah sistem tidak keadilan. Bukan keadilan. Ini terbalik ni. Orang yang salah dibebaskan. Orang yang tak salah dihukum. Apa punya sistem keadilan? Cara pengecut dijalankan macam pengecut, sehingga dia tutupkan bukti pun tak nak tengok. Apa susah sangat untuk hakim dan magistrat meneliti bukti? Nanti dia akan cakap mahkamah akan membuatkan keputusan berpandukan fakta yang ada di depan mata mereka. Kan saya cakap fakta disembunyikan, kan saya mohon untuk fakta dan dokumen sokongan untuk tunjuk dia kebenaran apa fakta dia, apa bukti kes tu. Siapa yang menghalang? Magistrat dekat Seremban nak tengok bukti CRT ke, dia dengan jelas mengatakan dia tak ada kuasa untuk mengarahkan pihak DPP dan pihak polis untuk mendapat dokumen yang saya mohon, pasal macam keterangan dokumen keterangan, statement yang diberi oleh pengadu ke saksi ke kepada polis. Itu rahsia masa siasatan. Saya tahu dokumen keterangan yang kita bagi kepada polis tu dilindungi dengan akta rahsia tu. Tapi yang apa? Kes dah naik ke mahkamah, masa tu mana ada rahsia? Macam mana nak jalankan kalau rahsiakan semua benda tu? Masa siasatan tu rahsia lah. Lepas kes tu naik mahkamah, mana ada rahsia? Itu yang dibohong, diputar belitkan, ditipu di sini. Itu yang dengan jelasnya saya menyatakan. Saya dalam surat aduan saya menulis secara spesifik jawab soalan. Soalan saya adalah, adakah boleh atau tidak? Saya tanya, boleh atau tidak sebagai OKT kes tu memohon dokumen-dokumen seperti keterangan pengadu kepada polis, dan juga bukti yang saya telah bagi kepada pihak polis masa keterangan saya. Mungkin saya jadi pengadu, mungkin saya jadi tertuduh. Saya ada pernah bagi bukti macam call recording macam tu. Bukti itu yang saya minta bawa ke mahkamah. Yang itu tak boleh ke? Peringkat pendakwan pun tak boleh ke? Peringkat pembelaan pun tak boleh ke? Dua-dua peringkat pun tak boleh ke? Boleh atau tidak? Saya tanya, jawab itulah. Saya nak kali ini dijawab. Orang tanya soalan, jawablah. Jawab bukan-bukan. Orang tanya straightforward question, tak jawab. Jadi apa guna balasan macam ni? Membazirkan masa saja. Sebulan lebih diambil masa, tapi dibalas macam ni. Apa guna? Dan peringkat yang ini tidak boleh setujulah, tidak terperinci. Ini very straightforward. Saya cakap benda tu mereka menghalang mendapat dokumen sokongan. Nak bukti tu, rujuk balik CRT, rakaman setiap kes tu. Macam mana hakim di Pulau Pinang tu bertindak? Adil ke dia mengabaikan perintah yang diberi oleh hakim sebelum tu? Boleh ke macam tu?
Hakim yang sama, taraf. Hakim Mahkamah Seksyen dengan Seksyen juga. Bukan pun Hakim Mahkamah Tinggi yang memanglah lebih berkuasa daripada hakim di Mahkamah Majlis Seksyen. Kalau hakim di Mahkamah Tinggi, ini mahkamah yang sama. Dia mengabaikan keputusan yang sebelum diberi oleh hakim lain. Kalau adil pun tak apa. Dia cakap benda yang DPP boleh mengabaikan semua tu. Benda ni semua mana ada tak terperinci. Saya secara spesifik sudah menyatakan, bukti jangan minta dekat saya. Bukti bagi rujuk CRT kes tu. Itulah bukti. Kena usaha sikit. Gunakan kuasa untuk menuju ke keadilan. Ini tutup, ini cover up, bagi alasan. Macam ni lah jadi. Saya nak minta CRT berkaitan dengan kes saya pun tak bagi. Ini pergi minta sini, minta sana tu, semua tak akan bagi. Okey, yang berikutnya, rakaman CRT hanya akan dibekalkan kepada pihak pendakwan, pihak tertuduh dan ataupun peguam bela. Okey. Di sini saya ingin nyatakan pengadu juga boleh ambil CRT missing di sana. Pengadu pun berhak. Okey. Inilah isu saya cakap tak telus. Tidak adil ni. Ini mengikut undang-undang mana? Saya tanya tak jawab. Kali ini saya akan tanya. Dengan undang-undang mana sekatan macam ni dibuat terhadap saya? Undang-undang yang mana menghalang orang lain untuk melihat CRT orang lain? Maksud saya bukan pihak kes tidak boleh nampak ke CRT orang lain. Okey? Saya dah letakkan bukti saya di mana memang saya diberi CRT sebelum tu masa sebutan kes, di mana dalam CRT itu ada kes-kes orang lain juga ada. Itu adalah satu fakta, satu alasan saya mengatakan melihat CRT orang lain bukan rahsia. Pasal itu adalah kebiasaan yang berlaku di mahkamah. Yang berikutnya alasan saya adalah, kan dalam open court siapa-siapa boleh duduk dan melihat pendengaran perbicaraan kes orang lain. Jadi itu adalah alasan saya lagi satu, perbicaraan kes itu bukan rahsia. Okey? Mungkin ada kaedah. Mungkin disetkan kaedah macam ni. Saya tidak menafikan. Okey? Saya ingin mengingatkan, cuba baca kaedah-kaedah Mahkamah 2012 perkara 1/A, section dia 1/A, di mana jelas menyatakan mahkamah ataupun seorang hakim harus mengutamakan keadilan, bukannya isu-isu teknikal dalam kaedah. Nampak? Jadi keadilannya mana? Saya sedang mencuriga pasal berlakunya penipuan dari tahap mahkamah juga dalam kes yang saya minta CRT itu. Jadi mana keadilan? Sehingga saya tidak ditunjukkan rakaman CRT itu, macam mana saya tahu kes tu memang jalan atau tidak? Bukan sebarangan curiga. Saya curiga kes tu langsung tak wujud. Hanya dipalsukan. Itulah syah dia. Sehingga saya tak diberi melihat CRT itu. Apa bukti ada? Kan semua dalam buku-buku rekod manusia boleh tulis. Apabila seorang pegawai di mahkamah katakan dia nak memalsukan satu kes, dia pergi tulis satu nombor, simply dia tulis, dan dia tulis nama tertuduh,
Katakan kes tu langsung tidak wujud. Macam mana? Apa bukti? Jadi yang dia tulis tu tidak akan jadi bukti. Pasal seorang manusia boleh buat penipuan. Dan saya juga ada menunjukkan bukti balasan yang dibuat oleh pengarah Mahkamah Seremban yang terbaru, Mahkamah Negeri Sembilan yang terbaru, di mana beliau menyatakan kes tersebut tidak wujud dalam sistem pendaftaran kes jenayah mahkamah. Yang itu tidak dijawab. Apa keraguan yang ada dalam kes tu, kewujudan kes tu tidak dijawab oleh pihak pejabat ketua hakim negara. That's why kali ni saya nak ketua hakim negara kena jawab semua ni. Saya nak jawapan yang detail. That's why saya kata kali ni saya akan buat dalam point form lah setiap soalan. Jawab soalan macam tu. Baru tali lari. Tak boleh goreng macam ni. Sukati saja jawab. Saya nak soalan saya dijawab. Supaya tak boleh pusing-pusing sini sana. Kali ni saya nak jawapan tu. Okey, saya nak jawapan bagaimana kes tu hilang daripada sistem pendaftaran kes jenayah mahkamah yang pertama. Kedua, saya dah tunjukkan bukti. Kemudian saya datang, dia cakap saya tak tunjuk bukti. Saya dah tunjukkan bukti di mana balasan daripada pengarah Mahkamah Negeri Sembilan adalah tertuduh telah membayar denda RM1,000. Itulah hukumannya. Okey. Dan mengikut tertuduh pula dalam saya dah tunjukkan bukti CRT di mana untuk kes lain dia claim diri dia masuk penjara 2 bulan di penjara Seremban. Mengapa ada percanggahan? Bukankah saya bagi alasan-alasan yang kukuh, bukti-bukti yang kukuh yang mengatakan memang boleh jadi kes tu tidak wujud. Yang tertuduh tu dia tak pergi mana-mana penjara ke, tidak menerima apa-apa hukuman. Dia diselamatkan. Dan saya curiga sampai peringkat mahkamah pun sudah ada penipuan. Ini kena ada maruah diri apabila saya curiga pasal pihak mahkamah itu sendiri dan saya bagi alasan-alasan kukuh, bukti-bukti yang kukuh, masih dia cakap pasal kaedah. Satu kaedah, satu kebiasaan yang mereka buat. Dia bukan datang kepada nak tunjukkan integriti kita, dia ketulusan dia di mana tidak berlakunya kesalahan di peringkat mahkamah. Apa salah? Dan saya bagi alasan-alasan mengapa tidaklah begitu rahsia melihat perbicaraan kes orang lain. Masih dia nak sembunyikan juga. Dia cakap pasal kaedah. Sedangkan undang-undang itu sendiri mengatakan kaedah ke teknikal itu tidak boleh menghalang untuk mendapat keadilan. Seorang hakim ke, sebuah mahkamah ke, tidak boleh menghalang dari menuju kepada keadilan untuk memberi keadilan dengan alasan teknikal saja. Undang-undang yang sama dengan jelas menyatakan benda itu. Jadi saya minta apa undang-undang yang sedang menghalang? Tak jawab. Saya nak jawab. Kalau jawab apa pun saya akan buat laporan polis. Pasal saya curiga sedang menyembunyikan sesuatu yang sudah berlaku di sana, yang tidak sepatutnya berlaku. Di mana saya rasa kes tu tak wujud. Tertuduh tu dan isteri dia masih buat gangguan di tempat tinggal kami. Dah mula dah. Syadan tu dengan isteri dia dah mula buat gangguan ketenteraman awam di tempat tinggal kami. Hari tu saya cakap masa saya mula buat aduan, dia dah diam. Ada mula balik. Tak tenteramlah tempat tinggal kami sekarang. Okey, ini pasal CRT. Saya dah bagi bukti, saya dah bagi ini, semua soalan harus dijawab. Saya akan pergi satu-satu. Bagaimana dia tak ada dalam sistem pendaftaran mahkamah dan juga oleh kerana pengarah Mahkamah Negeri Sembilan telah menyatakan kes tu tertuduh kononnya dah bayar denda.
Okey, saya nak jawapan mengapa dua-dua jawapan mereka berlainan. Tertuduh dia cakap dia masuk penjara, pengarah Mahkamah Negeri Sembilan pula kata dia bayar denda. Buktikan benda tu. Mesti dalam sistem mahkamah, kalau benar dia bayar denda, akan ada bukti kan? Tunjuk bukti itu. Saya nak tengok. Jangan itu semua jangan cakap rahsia. Saya ulang balik, kena ada maruah diri di mana saya sedang syah ni terhadap pihak mahkamah. Tunjuklah bukti. Tunjuk bukti dia bayar denda. Saya nak tengok pada 12 April 2016 adakah dia bayar denda? Mana bukti dia bayar denda tu? Sedangkan dalam sistem mahkamah pendaftaran kes jenayah mahkamah pun tak ada, macam mana dia bayar? Saya nak tengok. Kalau dia bayar denda dan terkeluar pada hari itu, macam mana dia missing di tempat area kami lebih daripada 2 bulan? Dia pergi mana? Siapa yang botakkan kepala dia seolah-olah dia ada dalam penjara? Mengapa dia cakap dia duduk penjara di Seremban? Oleh kerana kita boleh semak dengan sistem penjara tu, siapa masuk penjara, jadi nak abaikan benda tu, bagi jawapan dia dah bayar denda. Itulah banyak benda yang memang alasan saya ni memang kukuh. Untuk benda ni harus diteliti, ditunjukkan bukti. Tapi lari. Itu yang lebih mencurigakan saya. Jangan ingat apabila ketua hakim negara memberi jawapan ada wujud, saya diam diri saja dan menghalang saya tak boleh lihat. Kalau ada, tunjuklah. Tunjukkan ciri-ciri seorang ketua hakim negara. Bertindak telus, bertindak adil. Ini apa punya negara ni? Orang dah sampailah bawa aduan sampai ketua hakim negara, balasan macam ni. Kalau saya ada kuasa, saya cakap terus terang, saya akan pecatkan ketua hakim negara macam ni. Oleh kerana pemimpin-pemimpin negara ni tak ada integriti, siapa pun boleh duduk di atas pangkat-pangkat macam ni. Rakyat yang susah, yang tidak bersalah dituduh, didakwa di mahkamah. Kami nak menyelamatkan diri macam ni. Orang yang buat salah, isteri dia dengan cadan, kesalahan-kesalahan yang menjijikkan mereka buat, ganggu ketenteraman awam kami, dibiarkan beberapa tahun. Apa polis buat? Polis cakap dia nak jaga keselamatan negara. Satu isu yang kecil macam ni pun, seorang membuat gangguan ketenteraman awam di satu tempat, dia tak boleh kawal benda tu. Sampai hari ini gangguan berlaku. Apa punya negara? Bagaimana polis berfungsi, bagaimana DPP berfungsi, bagaimana mahkamah sedang berfungsi. Apa orang cuba buat kepada rakyat Malaysia? Nak takutkan kami ke? Awak ingat kalau buat benda ni semua kami akan takut ke? Orang sedang membuat kesalahan yang tidak sepatutnya buat, akan menerima hukuman. Saya cakap terus terang, saya sebagai aktivis asasi manusia, saya tidak akan membiarkan semua pegawai ni, semua pemimpin ni yang sedang menyusahkan rakyat. Kalau saya tidak berjaya menghukum orang semua, tunggulah Tuhan akan hukumkan. Sudah melampau. Sudah melampau. Tengok dia tulis sini, rakaman CID tersebut tidak dapat dibekalkan kepada pihak tuan kerana pihak tuan bukanlah pihak kes dalam prosiding tersebut. Macam mana saya jadi bukan kes? Itu pun satu benda memalukan. Saya tanya, kali ini saya akan sertakan kepada Ketua Hakim Negara, aduan saya hantar kepada pengarah pendakwan Negeri Sembilan. Dia masih tak jawab aduan saya tu, dia tak jawab. Dua kesalahan mereka terkumpul bertahun-tahun. Dia tak jawab, dia tak berani jawab.
Saya akan tunjukkan kali ini link video tu juga. Ketua Hakim meneliti apakah kesalahan yang Syadan telah buat, yang mereka sedang selamatkan, yang tertuduh, yang saya cakap jiran saya tu. Apa yang dia telah buat, bukti mana, audio bagaimana, apa kata-kata kelucuan dia, ugutan dia, semua tu dengar. Dan bagaimana pihak pendakwan menyelamatkan dia. Jadi bagaimana kes saya pengadu, saya salah satu pengadu. Kes tu polis merujuk report saya kepada satu report pengadu lain. Jadi dua pengadu ada dalam IP tu. Itu apa, diabaikan oleh DPP, itu salah dia. Dengarlah dengan betul. Jangan buat kerja macam robot. Wow, dalam kertas depan mahkamah tak ada. Kan saya cakap saya diabaikan. Dan lagi satu, saya curiga dekat mahkamah kes yang lagi satu sebahagian itu wujud atau tidak. Ini mungkin jadi alasan saja untuk okey, awak cakap awak bukan kes, tak boleh tengok. Okey, kalau kes tu tak ada langsung wujud, mestilah awak cakap macam tu. Bagaimana pula kalau langsung tak ada, direkakan, mereka memalsukan rekodnya di mahkamah, bagaimana saya tahu? Itulah kena ada maruah diri. Saya sebenarnya pihak kes, saya diabaikan dengan alasan macam tu. Pihak DPP tak dakwa bahagian kes saya. Saya tanya dia dekat pengarah pendakwaan Negeri Sembilan, apakah nombor kes yang awak file, bila awak file. Dia tak jawab, dia takut. Mungkin kes tu tak wujud. Itu yang saya percaya. Mungkin kemungkinan besar pihak mahkamah masih cover up benda tu. Itulah alasan-alasan macam ni. Kalau benda ni seorang yang adil meneliti, kenalah semua pegawai ni. Apa punya jawapan ini? Saya bukan pihak kes. Saya buat laporan polis, report saya dirujuk kepada report orang lain. Tiba-tiba saya bukan pihak kes ke? Apabila dua report dah gabung, pergi IP itu pergi kepada pihak pendakwan, bagaimana saya tiba-tiba sudah jadi bukan pengadu, bukan pihak kes? Kes dah satukan. Siapa suruh satukan? Polis yang satukan. Memanglah hak dia, proses dia, itu saya setuju. Tapi apabila dia gabungkan dua aduan pengadu yang berbeza, maksudnya dua-dua itu pengadulah. Dia ada hak untuk tanya, untuk meneliti kes tu. Ini kesalahan seorang pegawai dijadikan bahan sokongan untuk merampas hak kami. Itu salah DPP pergi tanya dia. Tapi tunjuk kepada saya pasal saya curiga. Di mana kes itu langsung mungkin tidak wujud. Okey. Berkenaan dengan dakwaan ataupun tuduhan sabotaj. Kan saya tunjuk satu slip yang saya temui di mahkamah, di mana jelas menunjukkan berlakunya sabotaj pihak mahkamah. Okey, yang Ahmad Arif Ketua Hakim Negara tidak mempunyai bidang kuasa di bawah undang-undang untuk memerintahkan pihak berkuasa yang berkenaan untuk menyiasat tuduhan dakwaan ataupun tuduhan tuan tersebut. Adakah saya minta macam ni dalam surat aduan? Ini menunjukkan kelemahan dari segi memproses fakta yang ada dalam aduan. Itu pun tak arti proses. Saya suruh Ketua Hakim Negara membuat siasatan dalaman. Dan juga saya menyatakan saya telah membuat laporan polis. Okey? Saya cakap saya dah bagi keterangan kepada polis. Maksudnya untuk tindakan jenayah saya dah bertindak. Okey? Setiap ketua bahagian ataupun ketua jabatan mempunyai kuasa membuat siasatan dalaman dan mengambil tindakan tata tertib. Bukan saya suruh Ketua Hakim Negara mengambil tindakan jenayah, dan juga saya suruh tidak memohon tolong arahkan polis untuk siasat.
Apa punya jawapan? Adakah saya mohon untuk Ketua Polis Negara arahkan polis untuk siasat? Kan saya cakap, saya dah tulis surat kepada OCPD pasal bawa dia, ayo dia reply, kes tu dah NFA, mereka tak nak siasat, di mana salah laku pihak mahkamah, polis tolong. Salah laku polis, mahkamah tolong. Jadi kamilah rakyat yang disusahkan. Kami yang semua salah gunaan kuasa mereka di atas kepala kami. Masing-masing membantu. Apabila kami mendapat satu bukti yang kukuh, kami nak buat kes atas perkara, masing-masing lari. Jadi ini semua jawapan, apa punya jawapan? Macam mana orang proses fakta aduan saya? Saya memberi satu permohonan, membuat satu permohonan dalam bidang kuasa yang arif ketua hakim negara, di mana sebagai ketua jabatan itu boleh membuat siasatan dalaman, mengambil tindakan tata tertib. Itu adalah kuasa seorang ketua jabatan. Mana sudah tiba-tiba sudah jadi tidak mempunyai bidang kuasa. Sebenarnya mana ada saya suruh arahkan kepada pihak berkuasa. Saya uruskan benda tu. OCPD dia masih tak jawab. Saya tak terima jawapan. Saya akan bawa kepada aduan tu kepada Ketua Polis Negeri Sembilan. Seperti biasa saya akan buat video lah. Pasal sampai peringkat polis, saya sampai OCPD saya sabar. Jabatan mahkamah ke, DPP ke, bawa dia buat salah pun saya akan buat pembentangan open aduan lah supaya rakyat lihat. Tapi polis sampai tak saya inspektor ke ketua bahagian dia buat salah ke, saya tak buat video. Itu yang saya janji kepada jabatan PDRM lah. Sampai je OCPD punya itu pun tak betul, okey, saya akan buat aduan terbuka lah. Jadi janganlah buat jawapan-jawapan macam ni. Macam menunjukkan proses fakta aduan pun tak erti. Okey, yang bahagian B, pihak tuan adalah diingatkan untuk memanjangkan dakwaan atau tuduhan tersebut bersama dengan bukti dan keterangan yang kukuh bagi menyokong dakwaan atau tuduhan tuan tersebut. Dan bukannya membuat demikian atas dasar pihak tuan tidak puas hati dengan keputusan dan tindakan mahkamah dan tidak berpihak kepada pihak tuan semata-matanya. Inilah denial syndrome. Dahlah buat banyak benda yang tidak adil. Dahlah proses fakta aduan dengan salah. Dia pula meletakkan tuduhan terhadap saya seolah-olah saya buat aduan pasal semua keputusan mahkamah tidak memihak kepada saya. Tengoklah denial syndrome dia. Di mana kan saya tunjuk bukti slip yang saya temui di dalam mahkamah, dalam bangunan mahkamah, yang mana ada menunjukkan slip kenyataan yang bertulis dalam tu adalah menunjukkan sabotaj. Kan saya dah bagi keterangan kepada polis, saya dah buat laporan polis, keterangan dan bukti diserahkan untuk buat siasatan melibatkan forensik. Apa punya jawapan? Tidak ada bukti ke? Kan itu bukti. Yang saya cakap pasal Syadan dengan isteri dia, mereka membuat ugutan mengancam nyawa. Benda tu saya dah rakam, bagi kepada polis, dan polis ugutan jenayah adalah satu kesalahan boleh tangkap, tapi dia bagi layanan istimewa kepada dua tertuduh tu. Dia buat siasatan tanpa tangkapan, dan dia bagi kepada DPP pula mengabaikan semua kesalahan mereka dan minta bond keamanan untuk settle kes tu di mahkamah. Bukankah benda ini menunjukkan bukti-bukti yang kukuh, menunjukkan polis dan DPP sedang selamatkan tertuduh-tertuduh ini? Bukankah itu adalah satu alasan yang kukuh untuk saya nak semak semua perkara, semua kes yang sebelum itu kami wujudkan terhadap tertuduh itu apa jadi? Itu yang saya sedang buat sekarang. Janganlah halang, bertindaklah telur sikit.
Janganlah putar belit. Proseslah fakta aduan dengan betul. Saya dah tunjukkan bukti. Bukti semua tu ada bukti call, audio recording. Dan yang very interesting part di sini, dalam rakaman audio tersebut untuk aduan tersebut, isteri dia sendiri membuat pengakuan di mana Syahadan mandi bogel di luar rumahnya. Soalan di sini, apabila sudah nampak mereka ni tak betul dan juga isteri dia sokong benda tu. Dia cakap tak salah sehingga Syahadan tak mandi sebelah luar rumah saya. Sehingga tu dia mengikut isteri dia pun tak salah benda tu. Jadi dengan itu DPP dengan polis kena tahu mereka ni sudah short. Something wrong with them. Soalan di sini, orang manusia-manusia macam ni mengapa diberi layanan istimewa di mana polis tak buat tangkapan, DPP minta buat keamanan di mahkamah. Jadi apa ni, apa punya jawapan? Saya seolah-olah cakap saya ni pasal saya diberi keputusan tu tidak memihak kepada saya, jadi saya membuat aduan macam bukan-bukan tanpa bukti. Ini bukankah fitnah? Apakah niat pegawai-pegawai ini? Adakah Ketua Hakim Negara punya jawapan ini? Adakah Ketua Hakim Negara bersetuju dengan ini? Adakah saya tak tunjuk bukti? Slip itu tak bukti ke? Bukankah saya buat laporan polis? Bukankah saya bagi keterangan? Bukankah saya buat semua tindakan berpandukan undang-undang? Hanya polis NFA-kan benda tu. Dia tak buat siasatan melibatkan forensik. Dia cakap tak ada petunjuk. Ini salah siapa? Salah siapa? Orang punya kesalahan boleh disiasat, boleh ditahui. Melambak kesalahan, salah gunakan kuasa dan salah laku tu sudah melambak. Jadi banyak benda boleh siasat dan menemui. Tapi siapa nak siasat? Siapa nak siasat? Orang yang menguruskan sistem keadilan punya salah, siapa nak siasat? Nak pergi kepada kementerian pun semua dah rosak. Pemimpin semua berasuah. Mereka adalah pesalah-pesalah besar. Jadi rakyat nak pergi mana? Akan jadi lawan macam ni lah. Jadi jangan putar belikan benda. Okey, saya tidak puas hati dengan keputusan mereka. Cara pengurusan perbicaraan kes tidak adil. Dokumen sokongan pun tidak boleh diambil, dihalang, dibagi alasan kononnya tak ada kuasa. Minta tulis kepada Ketua Hakim untuk jawab spesifik soalan itu, tak jawab. Ini salah siapa? Salah siapa saya tanya? Apa punya negara saya tak tahulah. Pemimpin-pemimpin yang tak ada maruah diri. Kalau saya, orang macam saya jadi pemimpin, baru pegawai ini tahu. Tapi saya tidak akan membiarkan. Saya mau tengok apa Pakatan Harapan buat. Adakah Dato' Seri Anwar boleh ambil tindakan pada semua pegawai ini kalau dijadikan bagi kuasa? Sebagai pemimpin, sebagai Perdana Menteri Malaysia, saya nak uji. Pasal itu saya suruh rakyat sokong kepada Pakatan Harapan. Saya nak tengok apa mereka boleh buat dengan keadaan negara macam sampah. Keadilan macam sampah di negara ni. Benda-benda yang remeh. Seorang buat gangguan ketenteraman awam di tempat kami, benda tu tidak boleh diselesai. Bertahun-tahun buat. Itu satu level lah. Satu level yang lemeh, buruk lagi, yang tidak boleh dimaafkan. Kes dipusingkan terhadap saya. Pengadu sudah jadi OKT. Inilah tahap salah gunakan kuasa, tahap gila. Orang gila punya perangai, syaitan punya perangai sudah masuk. Tahap level syaitan. Kegilaan mereka salah gunakan kuasa. Mereka mengharapkan aktivis asasi manusia akan takut. Di sanalah mistik besar mereka dah buat. Saya sedang
banyak benda akan berlaku lah. Tunggu saja. Saya tidak, satu saja saya boleh bagi tahu. Semua yang salah gunakan kuasa hari ini, tunggu saja giliran awal untuk mendapat hukuman. Itu saja. Saya akan pastikan satu kerajaan yang baik akan datang ke Malaysia untuk membetulkan. Kalau tidak, kami sendiri akan jadi pemimpin. Tunggu saja. Tapi saya tidak boleh menuduh kepada ketidakadilan. Apa punya jawapan daripada pejabat Ketua Hakim Negara? Upgradekan standard untuk aduan dan reply yang berikut. Saya akan buat tulis surat lagi dengan soalan-soalan spesifik, jawab dengan betul. Jangan putar belitkan macam ni. Bukan saya ni tarti, fakta pun tarti. Saya sedang membuat aduan yang kukuh. Jadi jangan cuba goreng dengan saya. Goreng-goreng macam ni. Pastikan semua hakim dan magistrate menjalankan kes dengan adil. Banyaklah alasan mereka. Itu tak boleh, ini tak boleh. Kalau macam tu senanglah untuk polis untuk mengenakan. Dia bawa satu kes palsu, dia bawa semua saksi. DPP pun dia akan tokok tambah. Dia pun ya-yakan semua penipuan mereka dan mengabaikan semua bukti kami. Perkara-perkara yang kami sebagai tertuduh minta harus disiasat, kes ini adalah kes palsu. Saya dianiai, benda tu semua mereka abaikan. Bagaimana satu kes palsu ataupun kes tidak berasas terlepas dari pandangan mahkamah? Jadi apakah magistrate dan hakim sedang buat? Bukan saya cakap, keputusan tidak memihak kepada saya, jadi saya komplain. Tak ada. Apa jawapan pasal slip yang ada menunjukkan sabotaj dekat mahkamah? Apa jawapan? Tak ada jawapan. Tak ada siasatan. Dan apa pula jawapan Ketua Hakim Negara di mana mereka menghalang dari mendapat dokumen sokongan? Tak ada jawapan. Bukankah melampau perkataan ini? Pihak tuan tidak berpuas hati dengan keputusan ataupun tindakan mahkamah, tidak berpihak kepada pihak tuan semata-mata. Pasal itulah dia cakap saya buat aduan. Ni cukup melampau ni. Dah lah kita dianiai, kita mencari keadilan. Dia pula tuduh kita. Hei, awak jangan suka hati buat aduan. Jadi bukti-bukti itu apa? Dah makan lah. Bukti semua makan. Tak nampak, macam tak nampak. Pasal sudah makan. Hei, pihak tuan juga adalah disarankan untuk mendapatkan perkhidmatan khidmat nasihat perundangan daripada pengamal undang-undang atau peguam pilihan tuan bagi menjawab sebarang persoalan undang-undang yang dibangkitkan oleh pihak tuan dan seterusnya mendapatkan nasihat perundangan yang bersesuai. Saya nak ingatkan, saya bukan kosong dalam undang-undang. Yang pertama kena ingat, bukan semua rakyat buta undang-undang. Satu. Kedua, undang-undang bukanlah rocket science. Okey? Saya akan datang balik kepada jawatan peguam negara yang semua buku undang-undang dah link yang public boleh akses sudah hilang. Saya akan datang kepada mereka nanti. Okey? Okey, kita berbalik kepada aduan ni. Okey, dari segi dia suruh minta khidmat nasihat undang-undang. Okey. Ada banyak benda saya tak menafikan lah. Banyak perkara undang-undang saya pun tak tahu pasal saya tak belajar undang-undang. Saya hanya mempunyai saya belajar untuk kejuruteraan lah, bidang kejuruteraan mechatronics engineering. Tapi untuk bahagian-bahagian yang mengeliru, saya tak pasti.
memang saya akan minta nasihat peguam. Saya memang akan minta untuk perihal nak dapatkan CRT yang mereka sedang halau, untuk saya meneliti bahawa sama ada kes tu memang wujud atau tidak. Saya minta khidmat nasihat. Saya hantar WhatsApp message kepada Ahli Parlimen Jelutong. Kenal tak? Raya. Banyak bising dekat Parlimen. Okey. Dekat dia saya tanya soalan inilah. Dia tak jawab. Dia diam diri. Kedua, Ahli Parlimen Kelang, Charles Sandiko nama dia, saya rasa. Okey. Saya hantar mesej kepada dia, minta macam mana jalan penyelesaian undang-undang untuk mendapatkan CRT. Dia tanya nama penuh, alamat, nombor IC. Saya balas, lepas tu dia diam diri. Peguam-peguam ni tak jawab, tapi berjanji dekat social media, membuat banyak aksi nak mempertahankan hak rakyat. Tapi orang minta satu, apakah proses undang-undang boleh mengatasi masalah ni, dia tak jawab. Satu lagi peguam di DAP punya peguam, kononnya DAP cakap mereka akan bagi khidmat nasihat undang-undang lah. Itulah dia cakap. Saya pun pergilah ke pejabat DAP di Seremban, jumpa lawyer. Saya minta nasihat. Okey, untuk perkara ni dia cadangkan kena saya boleh cuba failkan saman pemula terhadap pengarah Mahkamah Negeri Sembilan. Tapi dia sendiri tak yakin benda tu akan succeed. Okey, itulah dia bagi tahu. Kalau kita tanya soalan tambahan lebih terperinci, dia enggan untuk jawab. Alasan dia cakap, saya hanya boleh bagi nasihat undang-undang, saya tidak boleh membuat kelas undang-undang. Itulah alasan dia. Okey, itu saya pun tidak boleh salahkan. Dia adalah satu peguam swasta. Jadi saya tidak boleh harapkan banyak benda daripada dia. Okey. Saya juga akan mendapat nasihat daripada Jabatan Bantuan Guaman. Kalau saya bandingkan dengan khidmat nasihat yang diberi oleh pegawai-pegawai di Jabatan Bantuan Guaman dan peguam di swasta di luar, pegawai itu memberi jawapan yang khidmat nasihat yang lebih baik lah bagi pandangan saya. Jabatan Bantuan Guaman bukan dia cakap itu bukan tugas saya untuk memberi kelas kepada kamu. Dia tidak akan cakap benda tu. Dan lagi satu, bukanlah saya minta macam kelas spesifik satu isu tu macam mana prosesnya, untuk melengkapkan prosesnya, nak memfailkan kes mana, dokumen mana, macam tu lah. Okey. Tapi masalahnya di Jabatan Bantuan Guaman, apabila kita menentang kerajaan ataupun jabatan kerajaan, masa itulah mereka jadi lain. Mereka pusingkan, mereka memberi nasihat-nasihat yang tak bagus lah. Jadi itulah sebab untuk perkara ini saya belum pergi kepada pegawai di Jabatan Bantuan Guaman. Saya akan pergi juga sekiranya masih sampai Ketua Hakim Negara menghalang untuk mendapat CRT. Saya akan cari jalan untuk apakah dokumen ataupun proses undang-undang saya boleh gunakan di proses mahkamah yang saya boleh gunakan untuk menuntut CRT itu. Yang semua hakim yang menghalang pun saya akan buat laporan polis. Memang buat masa tu kes-kes macam tu tak akan jalan. Tapi kes tu akan jalan apabila Malaysia sudah mendapat pemimpin yang adil.
Mengapa tak boleh tengok CRT tu? Mengapa rahsia sangat kah? Memang kalau benda tu tak wujud, memanglah akan jadi macam ni. Katakan CRT tu tidak wujud dan dijawab oleh pengarah Mahkamah Negeri Sembilan, itu akan jatuh kepada satu kesalahan penipuan. Adalah Section 420 punya Section Kanun Keseksaan. Itu adalah kesalahan jenayah. Jadi kali ini saya nak Ketua Hakim Negara menjawab secara spesifik sama ada wujud atau tidak CRT itu. Jangan merujuk kepada jawapan yang diberi oleh pihak mana-mana pihak. Saya nak Ketua Hakim sendiri melihat sama ada tertuduh bernama Syahdan, Muhammad Syahdan bin Abdullah tu pada 12 April 2012 telah didakwa. Kesnya dibacakan di mahkamah. Kalau Ketua Hakim tengok memang wujud, jawab ke memang wujud. Jangan percaya siapa-siapa. Saya nak jawapan Ketua Hakim Negara kali ini, wujud atau tidak CRT itu. Saya nak jawapan yang jelas. Lagi satu, saya nak jawapan sampai bila CRT itu akan store dalam sistem server mahkamah sebelum dipadam. Pasal benda tu saya nak dilindungi. Pasal satu siasatan kena ada, sama ada tentang kewujudan kes tu. Nanti janganlah jawab sudah 6 tahun sudah sudah terpadam dari server mahkamah pula. Backup tempat lain. Pasal bukan saya tak mohon. Mereka juga membalas. Tahun 2016 pun saya dah mula mohon mereka membalas saya surat balasan oleh jabatan ketua pendaftar saya rasa. Di mahkamah juga, di Istana Kehakiman. Okey, mereka punya alasan pun samalah, bukan pihak kes tak boleh bagi. Masa tu saya pun percayalah kes tu jalan. Apabila saya nampak penipuan-penipuan yang berlaku di mahkamah itu sendiri, jadi saya curiga, why not? Kes itu tak wujud, mereka cakap ada. Lepas tu saya mula buat permohonan balik. Okay? Kan saya sudah nampak baru-baru ni satu keputusan magistrate itu, satu kes palsu yang diwujudkan oleh polis memperalatkan Syahdan, saya dihukum. Jadi saya sudah nampak orang ni satu geng saja, semua ni berpakat. Pihak mahkamah ke, magistrate ke, semua DPP, polis semua berpakat untuk mereka nak kes palsu pun jalan, mereka tutupkan, mereka abaikan semua bukti itu. Saya sudah nampak. That's why saya nak benda ni saya nak rujuk balik. Apabila saya tulis kepada macam pengarah Mahkamah Negeri Sembilan semua, nampak tak jawapan dia macam mana? Sudah nampak kes tu tidak wujud dalam sistem pendaftaran kes jenayah di mahkamah. Nampak lagi menimbulkan meningkatkan curiga tu, di mana kes tu mungkin tidak wujud langsung. Jadi jangan tunjukkan jawapan yang 2016 dah bagi. Yang itulah sebenarnya satu bukti sokongan mengapa kena bagi CRT itu kepada saya. Pasal itu adalah bukti menunjukkan dari tahun 2016 lagi. Dah berapa tahun? Hampir 6 tahun saya usahakan untuk mendapatkan rakaman CRT itu. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan saya sedang berjuang untuk mendapatkan CRT itu, untuk menyemak sama ada berlaku tak penipuan. Mengapa sampai Ketua Hakim Negara bertindak begitu tidak adil? Bukankah seorang hakim kena bertindak adil? Orang sedang berjuang untuk mendapat satu jawapan saja. Hormatlah sikit perjuangan itu. Bagi CRT itu saya tengok semua mahkamah di Malaysia akan runtuh ke? Apa yang tidak baik akan berlaku? Bencana akan berlaku ke kalau saya tengok CRT itu? Hanya CRT itu akan menunjukkan kes jalan.
Kes jalan. Jadi pihak mahkamah menjalankan tanggungjawab mereka. Dan kalau ada penipuan dari segi mereka dari segi bukti kes tu, ataupun mereka pusingkan kes ke, menunjukkan mereka sedang selamatkan tertuduh, yang itu akan jadi aduan balik. Bukanlah saya akan cakap kes tu langsung tidak wujud. Kalau CIT itu tak tunjuk, belum tentu lagi kes tu wujud atau tidak. Itulah poin yang saya sampaikan, dan alasan-alasan kukuh dan bukti yang kukuh telah ditunjukkan. Okey? Jadi untuk isu ni, saya memang dah dapatkan idman nasihat. Mungkin saya akan filekan saman pemula lah. Tapi saya fikirkan, saya tak nak mencabar satu permohonan untuk mencabar mana-mana pegawai. Pasal memang kebiasaannya mereka hanya bagi kepada pihak kes lah. Saya setuju. Jadi benda tu saya tak cabar. Sekarang saya syak kes tu, kes yang tidak wujud dipalsukan. Dipalsukan, rekodnya telah dipalsukan seolah-olah kesnya telah wujud. Itu saja. Saya nak buat semakan saja, bukan saya cabar sini, cabar sana. Mungkin saya akan filekan satu saman pemula ex parte. Saya seorang saja. Saya tak lawan siapa-siapa. Saya nak tengok. Mungkin saya akan filekan di mahkamah tinggi ke, tak tahulah. Mahkamah session ke. Saya akan dapat idman nasihat macam mana. Adakah saman pemula ataupun dokumen lain kena buat. Pasal saya meminta satu cadangan, adakah judicial review boleh buat? Tapi Pak Guam cakap, judicial review hanya boleh buat kalau tidak puas hati dengan keputusan satu kes. Bukan saya sekarang isu saya bukan keputusan kes tu. Sekarang isu dia, sama ada kes tu jalan atau tidak, wujud atau tidak. Sema saja. Okey? Nanti saya akan minta juga nasihat pegawai di Jabatan Bantuan Guaman macam mana. Saya akan buatlah satu kes. Kalau perlu saya akan buatlah. Pasal Ketua Hakim Negara pun kalau bertindak macam tak telus, dia tak nak tunjuk, apa boleh buat. Okey? Okey, untuk perhatian tuan juga, dengan adanya maklum balas ini, tidak ada lagi sebarang tindakan atau maklum balas lanjut daripada pejabat ini mengenai perkara ini kepada Tuhan. Okey. Yang ini tengok berapa safe dia play game ni. Okey? Dah lah dijawab satu soal, jawapan yang tidak adil, tidak telus, yang putar belikkan fakta dan mengabaikan semua fakta. Okey, dia letak satu tuduhan terhadap saya pula. Saya buat aduan yang tidak berasas lah. Kononnya pasal saya tidak perhati dengan keputusan yang tidak memihak kepada saya saja. Saya buat aduan, dia cakap macam tu. Lepas tu dia sekat lagi, mereka tidak akan balas sebarangan balasan. Ini apa punya law? Mengapa tak boleh balas? Untuk balasan pengarah Mahkamah Negeri Sembilan, banyak pertanyaan demi pertanyaan saya buat. Nampak tak email tu? Bukan sekali beliau jawab, saya ambil jawapan tu. Saya tanya balik. Benda yang tak jelas, saya tanya balik. Sama ada CIT tu wujud atau tidak, bagi jawapan yang terus terang. Macam tu saya tanya. Inilah proses aduan bertulis. Apabila saya tanya soalan, anda jawab, saya tak, benda yang saya terpuhati tak jelas, saya akan tanya balik, jawablah. Ini apa pula? Tidak boleh jawab. Bertindak adil lah sikit. Dah lah Jabatan Ketua Hakim Negara, apa punya ni, sekat sini sekat sana. Jadi takkan jawab untuk aduan saya lah. Tak apa. Saya bagi 2 minggu saja, pasal dah ambil banyak masa yang agak lama lah, sebulan lebih, untuk buat jawapan macam ni. Okey. Jadi saya bagi lagi 2 minggu untuk balas surat yang saya akan datang ni.
dan meneliti semua video saya. Okey, pasal ada fakta yang saya akan lupa sebut dalam surat, akan ada dalam video, bukti pun ada dalam video, yang memang tak ada dalam ada bukti audio, video macam tu, macam mana nak tu letak dalam surat? Mestilah meneliti pada video saya. Okey, dan jawab dalam 2 minggu. Kalau tak ada jawapan, saya akan buat aduan di Biro Pengaduan Awam terhadap Ketua Hakim Negara. Kalau soalan-soalan dalam surat saya tidak dijawab, saya akan buat juga aduan di Biro Pengaduan Awam. Kalau Ketua Hakim jawab, saya tidak boleh ditunjukkan CRT, jadi saya akan buat laporan polis. Ini bagi saya itu satu kesalahan jenayah lah, di mana seorang Ketua Hakim Negara bertindak tidak tulus. Di mana saya sungguh mencuriga sedang berlaku penipuan. Penipuan kan kes jenayah. Saya curiga pasal alasan-alasan hukum, memanglah itu boleh jadikan kes jenayah. Okey, saya akan buat kes jenayah lah kalau perlu. Okey. Dan pasal cakap Ketua Hakim tak boleh siasat itu, siasatan dalaman untuk mengambil tindakan tata tertib terhadap pegawai-pegawai di Mahkamah Seremban, saya tidak bersetuju lah. Okay, Ketua Hakim memang ada kuasa sebagai ketua jabatan itu. Jadi up to you lah untuk siasat ke tak siasat ke. Saya akan gerakkan kes itu melalui proses jenayah lah, mengikut laporan polis yang saya buat. Okey, itu saja untuk bantahan saya terhadap balasan yang dibuat. Jadi tunggu untuk tulis surat saya dan reply dalam 2 minggu lah. Itulah adalah permohonan saya kepada Ketua Hakim Negara. Dan mesej saya kepada rakyat, tolong melihat keadaan negara dan tukar pemimpin lah. Okey, negara ini tidak boleh diselamatkan ataupun diperbetulkan. Mana-mana sistem agensi kerajaan tidak boleh reform, tidak boleh repair, melainkan kita replace balik pemimpin-pemimpin baru. Okey, yang pemimpin-pemimpin dekat Barisan Nasional yang sedia ada ni, kalau awak nak pilih daripada dia yang baik dan betulkan Barisan Nasional itu, tidak mungkin jadi. Pasal kerosakan yang sudah dialami itu tidak boleh repair. Okey, kan ada barang rosak kita boleh repair. Ada tahap kita tak boleh repair, kita kena buang barang tu, beli yang baru. Macam itulah. Itulah usaha yang saya sedang buat. Saya menunjukkan semua keadaan sistem keadilan negara ini. Semua tu saya buat pembentangan, semua aduan saya buat secara open. Okey, supaya rakyat memahami keadaan negara. Bukan semua orang akan ada pengalaman macam ni. Okey, kebanyakan rakyat apabila kesnya mereka tidak dapat keadilan, mereka akan diam diri. Bukan semua orang akan membawa aduannya sampai paling atas macam saya buat. Okey, jadi ambil peluang ini untuk menilai keadaan negara. Bagaimana pemimpin kita. Okey, banjir saya rasa itu dah menunjukkan, memberi pengajaran kepada banyak rakyat keadaan pemimpin-pemimpin kita. Dan juga dari segi sistem keadilan, ini semua penting. Apabila katakan sistem keadilan kita rosak, kita pergi mana pun kita tidak akan dapat keadilan. Itulah isu yang saya sedang bangkitkan. Jadi pembetulan, kita tidak boleh menukar pegawai. Kita mana ada kuasa ataupun ada option untuk pilih, pegawai ini tak betul, tukar pegawai. Kita boleh tukar ke tak boleh. Tapi kita ada hak undi untuk menukar pemimpin. Jadi kita tukar pemimpin yang boleh bertindak adil, berjiwa rakyat lah maksud saya.
kita pilih pemimpin yang baik, jadi dialah ada kuasa untuk memperbetulkan, untuk reform semua agensi-agensi kerajaan. Dia akan susunkan pegawai-pegawai yang berintegriti. Okey? Jadi inilah penyelesaian. Kita kena gunakan hak undi kita untuk membuat perubahan. Okey? Itulah usaha yang saya sedang ambil, okey, selama ini. Okey? Itulah mesej saya kepada rakyat. Okey, dengan ni saya tamatkan video saya di sini. Sekian, terima kasih.